Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Status harian normal baharu COVID-19. 3 kes dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 595 kes sembuh kemarin. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 81.6%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 54.8%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 75.9%. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD terus mempergiatkan usaha membantu negara mencapai pemulihan ekonomi semasa pandemik COVID-19 dengan mewujudkan ekosistem yang kondusif, antaranya memberi sokongan kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Perkara itu dikongsikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua semasa mesyuarat agung tahunan AGM kumpulan BIBD bagi tahun 2022 kemarin. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah selaku pengerusi BIBD dan kumpulan syarikat BIBD juga mengongsikan kedudukan kewangan BIBD kekal berdaya tahan dan terus mencatatkan keuntungan tahun lalu meskipun berdepan pelbagai cabaran. Mesyuarat dihadiri oleh ahli-ahli lembaga pengarah BIBD, Badan Penasihat Syariah BIBD serta pihak-pihak berkepentingan. Dalam sesebuah keluarga, suami atau ayah berperanan penting dan bertanggungjawab dalam memberikan bimbingan, pimpinan serta didikan kepada isteri, anak-anak dan keluarganya agar mereka menjadi golongan orang yang beriman, bertakwa dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ini tidak akan dapat dicapai melainkan suami atau ayah itu sendiri terlebih dahulu menghayati agama dan bersifat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang suami atau ayah harus menjadi contoh teladan kepada seisi rumah sama ada dari segi pergaulan, percakapan dan perbuatannya. Selain itu mencerminkan nilai-nilai murni yang akan menjadi ikutan keluarga terutama anak-anak yang sedang membesar. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam khutbah Jumaat bertajuk Bersama Memeduli Keluarga. Anak adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala kepada ibu bapa. Di antara tanggungjawab yang wajib dipikul oleh kedua ibu bapa ialah memastikan agar anak-anak mendapat didikan yang sempurna dan dibekalkan dengan ilmu pengetahuan yang berfaedah duniawi dan ukhrawi. Dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, pengarangnya Abdullah Nasih Alwan menekankan 4 cara yang berkesan untuk mendidik anak-anak. Di antaranya, yang pertama, pendidikan melalui contoh teladan. Kedua, pendidikan melalui adat kebiasaan. Ketiga, pendidikan melalui nasihat. Dan keempat, pendidikan melalui pemerhatian dan pengawalan. Sesungguhnya, tugas mendidik anak-anak bukanlah suatu tugas yang mudah dan boleh dipandang ringan. Ia perlu diberi perhatian yang teliti dan terancang. Ini kerana didikan ibu bapa di peringkat awal adalah penentu ke arah mana corak dan masa depan mereka, lebih-lebih lagi di zaman moden yang penuh dengan pelbagai cabaran ini. Kumpulan Kerja ASEAN mengenai makanan halal ditubuhkan bagi memudah cara keseragaman piawaian halal dalam memenuhi permintaan yang meningkat bagi produk dan perkhidmatan halal di samping memastikan masyarakat Islam berasa selamat menggunakan produk makanan halal. Sehubungan itu, Bengkel Garis Panduan bagi Makanan Halal ASEAN tahun ini diwakili oleh Jabatan Hal Ehwal Syariah, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Bengkel diadakan secara maya melalui persidangan video khas dan dipengerusikan oleh Republik Filipina.
Bengkel yang julung kali diadakan ini juga disertai oleh para pegawai Jabatan Pertanian dan Permakanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan serta Otoriti Makanan Brunei Darussalam. Antara tujuan bengkel meneliti draft garis panduan bagi makanan halal ASEAN secara terperinci yang merupakan salah satu agenda mesyuarat Kumpulan Kerja ASEAN bagi makanan halal kali ke-18. Bagi meneroka peluang pekerjaan di sektor kerajaan dan swasta, Recruitment Fair 2022 memberikan peluang kepada para pencari kerja tempatan yang ingin terlibat dalam industri IT, minyak dan gas, pembinaan, peruncitan, makanan dan minuman juga termasuk pekerjaan seperti akauntan, jurutera, pelayan, pembantu jualan dan pemasaran. Recruitment Fair Anjuran Sekretariat Tetap Manpower Planning and Employment Council MPEC termasuk Job Centre Brunei berlangsung 3 hari di Pusat Membeli Belah Wan City Salam Bigar sehingga esok dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Lebih 40 syarikat menyertainya. Kepada para pencari kerja tempatan dan juga recruitment ini juga ialah untuk syarikat yang ingin memberikan syarikat-syarikat mereka kepada orang ramai. Juga akan diadakan aktiviti mari tahbuh kerapat daripada penceramah daripada pelbagai sektor dan juga kami ada juga membuat temu duga secara terbuka. Positions yang kami offer ni usually operation based in Batang Mitos in Tutong. Usually we're looking for general workers yang drivers and general admin lah. For non-IT background. So for IT background, we do have an application maintenance analyst, and then for non-IT background, we do have an integration and quality analyst, and then also we do have other job vacancies available lah. That's why we joined the job fair. So we would like to invite people to join our team. Currently, we have 6 openings for our farmers. Persidangan Serantau Asia Pasifik ke-14 Anjuran Jawatankuasa Serantau Asia Pasifik WEX kini sedang berlangsung sehingga esok 14 Ogos. Ia diadakan secara maya buat kali pertama dan dihoskan oleh Persatuan Pandu Puteri Thailand. Tahun ini persidangan membawa tema Together We Thrive. Antara pengisiannya sesi perbincangan dan meluluskan propose motion yang telah dikemukakan lebih awal. Peserta-peserta juga berpeluang untuk mengikuti beberapa sesi bengkel dan pembentangan. Negara Brunei Darussalam diwakili oleh 3 ahli Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Ingin menjadi pengeluar hasil cili negara dan penyumbang positif kepada pertumbuhan ekonomi tempatan merupakan visi Manfood Enterprise, sebuah syarikat yang menumpukan kepada penanaman sayur-sayuran. Beroperasi di kawasan kemajuan pertanian Limpaki sejak September 2020, syarikat tersebut menggunakan sistem fertigasi para yang pertama di negara ini di ladang seluas 2 hektar bagi tanaman sayur lada. I believe the future of Brunei is in agriculture. By making agriculture profitable and attractive to young people, if we start planting the right crops, we can reduce our import and subsequently increase our export, create employment and increase our income. Syarikat ketika ini mempunyai 6 pekerja terdiri dari anak tempatan. Walaupun menghadapi berbagai rintangan, penanaman sayur lada dipermudahkan dengan adanya bantuan dari Jabatan Pertanian dan Agri Makanan dalam memberikan nasihat dan tunjuk ajar dalam penanaman sayur lada. Oleh kerana syarikat ini menghasilkan jenis sayur-sayuran berteknologi tinggi, pihak syarikat akan berusaha meningkatkan pengeluaran hasil yang tinggi dan berkualiti untuk dipasarkan secara tempatan dan luar negara. Ikuti paparannya dalam berita ekonomi Isnin ini pukul 2.30 petang di saluran RTB Perdana.